Baik, di dalam surah Al-Hajj ayat 46, tadi aku ada baca surah Al-Hajj ayat 46 yang di situ Allah berfirman, tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati, yakni akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Itulah yang namanya buta perut. Bukan firman tu dalam tu ada buta perut. Tak, ni aku yang tokoh tambah. Tapi inilah maksud ayat 46 tu. Tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati, yakni akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Itu namanya buta perut. Patutnya kita bubur nama buta dada, kan? Buta hati lah. Buta hati jadinya buta perut. Okey? Sebab kita tak tengok benda tu di dalam satu benda yang begitu dalam. Sesuatu benda yang kita tengok, kita kena tengok dalam satu benda yang begitu dalam. Okey. Lepas tu kemarin tu aku duk baca lepas tu mailah satu ilham yang di mana kita kata ada silaturahim. Kemarin kita cakap pasal silaturahim kan? Di mana apabila ada apabila Allah mengkurniakan kita dengan ilmu dan juga harta, di mana kita menggunakan ilmu dan harta yang Allah kurniakan itu, sama ada semuanya itu kita kumpulkan, berikan di atas landasan silaturahim ataupun sebaliknya. Ataupun kita guna ilmu dan akal kita, ilmu, akal dan juga harta kita untuk memutuskan silaturahim, ataupun kita menggunakan ilmu, akal dan juga harta untuk kita membanyakkan silaturahim. Yang tu kita kena tanya sendiri. Okey, Waalaikumsalam. Masuk, duduk. Siapa yang tak boleh ada kursi, tak kursi tu duduk kat bawah tu, tak apa. Duduk rempit-rempit sikit, tak apalah nah. Baik, jadi walaupun ayat itu berbunyi, ni kita sambung sikit pada kelas kita yang kemarin. Jadi aku ni nak cerita, aku tengok benda, bukan aku tengok benda dengan mata. Aku baca, aku tak baca dengan mata. Aku dengar, aku tak dengar dengan telinga. Tapi aku nak dengan hati, dan kemudian aku rumuskan. Aku tak mau jadi orang yang tergolong dalam orang yang buta perut. Okay? Mereka ingat mereka boleh tipu akulah. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi aku ilham, Allah bagi aku senses yang terlebih, supaya aku dapat baca benda itu dalam bentuk yang tersurat dan tersirat. Alhamdulillah. Itu satu, orang kata apa tu, kenikmatan. Bukan kelebihan, tapi kenikmatan. Sebab kita boleh baca dalam benda yang penuh nikmat. Nikmat tu kita, macam ni rupanya. Ada juga orang yang bila baca, mereka tak dapat kenikmatan membaca dan isi dia. Sebab mereka tak baca dengan hati. Sebenarnya hampa kena baca dengan hati. Walaupun melalui mata dan mendengar melalui telinga. Tapi hati yang kena tapih, hati yang kena proses. Bukan otak nah. Otak itu akal. Hati itu jiwa, kalbu, lain peranan organ dia. Hati merupakan general, ketua, pemimpin. Okey? Tetapi otak, pergerakan anggota-anggota lain adalah tentera kepada hati. Apa hati suruh? Hati akan memberi kepada otak, otak akan menyuruh tentera-tentera berjalan. Tangan, kaki, mulut, hidung, apa semua. Faham tak? Okey. Baik, walaupun kita bercakap tentang silaturahim kemarin, susah nak dapat pemahaman begitu. Ya, itulah. Walaupun kita bercakap tentang silaturahim, dan mereka ramai-ramai orang di atas muka bumi ini yang terlebih pandai, yang terlampau bijak, yang kononnya dia dapat mengaburi aku dan juga orang-orang lain dengan orang kata silaturahim. Kononnya silaturahim lah. Datuk ni baiklah silaturahim. Nak buatlah berkawan lah dengan Datuk. Datuk ni silaturahim dia bagus. Untuk menyambung silaturahim dengan Datuk. Ya, baik. Memang. Ni jenis daripada orang yang hantar makanan kat aku lah. Hantar makanan satu, yang buat baik dengan aku satu. Bukan aku ada orang kata tu second thought of hampa punya gestures, tapi aku tahulah. Sebab aku ni orang yang ada pangkat, orang yang influencer. Aku tahu. Okey? Jadi berbau ikan yang hanyak silaturahim itu. Okey? Siapa nak terasa, hang terasalah. Tapi aku cakap yang betul. Okey?
Jadi di bawah silaturahim yang mereka hubungkan kepada aku itu, ini termasuk kepada ejen-ejen aku juga. Ejen-ejen aku, stokis-stokis aku, pembeli-pembeli aku, semualah siapa-siapa tu. Ya, tolong habaq, tolong taubat, tolong bersihkan sekiranya hampa ada apa-apa perasaan silaturahim dengan aku yang berlapikkan, yang bertunjangkan, yang bertongkatkan kepentingan, tolong jangan ada sekelumit pun niat tu di dalam hati hampa. Macam mana aku ada niat kepada hampa juga. Walaupun aku bina ejen-ejen aku, stokis-stokis aku, peminat-peminat aku, pembeli-pembeli aku, tapi aku seboleh-bolehnya tak mau dalam hati tu satu hari nanti aku akan guna mereka ni untuk membeli produk-produk aku. Tidak. Kalau ada, aku akan astaghfar siap-siap. Ya Allah, bukan mereka lah rezeki, pemberi rezeki. Mereka membeli kepada aku rezeki yang aku dapat melalui mereka, tetapi engkaulah ya Allah pemberi kepada aku. Jadi mereka inilah sesungguhnya adalah silaturahim yang aku pupuk, yang aku cari supaya ramai kenalan-kenalan silaturahim aku. Untuk orang cakap sini, untuk dia doa kat aku, aku betul mau. Tak ada lapik di mak aku sendiri dalam hati kata, minta-minta dia doakanlah aku, minta-minta dia kata yang baik-baik kepada aku, minta-minta dia lagi ramai aku punya pengikut, lagi ramai dengar aku punya ilmu, lagi ramai lah dia akan menyebarkan ilmu aku kepada orang lain. Lepas tu bertambah lagi. Hampa tak tengok lah ni, anak-anak, kucing, mak, pak, laki, semua pakai-pakai mem rambut, tengok apa benda ni. Yang tu lah aku suka. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau hampa teringin nak beli pinggan aku ke mangkuk aku, itu Alhamdulillah. Itu Allah bagi rezeki melalui hampa beli barang aku. Hampa tak tengok. Kadang-kadang aku tengok ni, yang aku duduk sengap dalam 2-3 hari bulan puasa ni pasal apa tahu, apa tahu. Sebab aku duduk, aku duduk tanya, ya Allah, aku duduk bersila di rumah macam ni saja, duit masuk. Hampa beli ayan, hampa beli teknik, hampa beli tudung, hampa beli beg, hampa beli itu, ini. Orang nak mutabak 2 keping pun tak boleh, tak laku, orang tak beli. Macam mana aku tak duduk menangis, bukan tak menangis, bersyukur kepada Allah. Aku duduk bersila saja. Aku jual apa pun hampa beli. Aku jual mangkuk tin, cik. Oi, bukan aku jual berlian, bukan aku jual beg yang mahal-mahal itu, bukan aku jual kain baju. Tak, dalam masa PKP ni aku jual mangkuk tin. Cuba kalau hampa jual mangkuk tin tepi jalan kat pasar malam, ada orang nak main beli? Tak ada. Kan? Adalah seorang dua berhenti set belek-belek berjalan. Tanya berapa ringgit? Oh, tak apa, berjalan. Aku dulu duk pi pasar malam kadang-kadang kan, duk pi pasar. Tengok orang duk berniaga, orang duk lalu-lalang. Macam akulah, aku lalu-lalang. Nak beli ke tak mau beli ke? Nak beli ke? Nak beli ke? Tak beli ke? Macam tu. Jadi macam tu juga. Aku jual mangkuk tim beratus dalam masa 5 minit saja. Aku jual beg. Aku jual lilin, perfume, benda yang orang tak guna lah masa PKP ni. Setakat nak spray-spray dekat sejadah tu, setakat nak bakar lilin tu bagi wangi. Bukannya murah, bukannya RM1, RM2, beratus orang beli. Jadi aku bila tengok macam tu, aku kata, ya Allah, kesiannya dekat orang lain. Kesiannya dekat depa-depa ni yang duk hantar, macam orang duk hantar cookies apa semua tu. Aku rasa, tapi aku rasa macam okey lah bagi mulut orang biasa mungkin sedap lah dengan harga yang patut tu. Tapi lidah aku ni dah rasa benda yang paling elok. Jadi yang paling elok tu lah yang aku paling ingat. Kan? Takut-takut di antara aku punya pengikut tu ada yang kaya-kaya. Jadi kalau aku kata macam, oh yang ni sedap, tiba-tiba rasa apa Datuk ni kata tak sedap. Dia kata sedap. Jadi aku kata tak payahlah aku post benda tu. Tapi kalau dah sedap sangat, memang aku kena post lah. Kan? Sebab aku ni orang yang paling teliti. Jadi macam tu. Jadi aku sedih tengok orang yang kata aku nak buat macam mana. Tapi orang kata, takkan setakat mana yang aku boleh ubah rezeki dia, aku ubah. Setakat mana yang aku boleh aku mampu. Tapi lebihnya Allah punya rezeki. Tak semestinya yang lalu kat aku tu dia akan dapat rezeki. Tak lalu kat aku pun dia akan dapat rezeki. Sebab tu dia bersambung dengan benda kemarin. Jangan minta kat aku. Minta dekat Allah melalui aku. Mungkin insya-Allah. Ya, jangan minta dekat aku. Minta dekat Allah. Tak boleh nanti jadi syirik. Okey. Datuk ni kapal ni tak boleh. Faham lah. Jadi berbalik kepada silaturahim yang di bawahnya ada lapisan rasuah. Makanya ya, macam hampa duk bagi kat
aku tanda terima kasih. Datuk terima kasih. Tulis dekat dalam Facebook. Aku kata aku ni nama sayang kat hampa. Aku ni kununnya biasa. Ada yang apa Talha Cookies tu. Baiklah, tak ada cerita buruk, tak ada. Talha Cookies tu baik. Okey, dah aku promote dia kan sampai habis ni ejen semua. Mampu Rehal Krista tu patutnya nak buat berapa je sampai 29 Mei punya. 29 Mei, lambat lagi 29 Mei tu. Dekat nak raya tu baru nak habis promotion dia yang beli berapa dapat berapa setengah harga, dapat apa-apa. Tapi satu hari saja habis. Rehal Krista tu habis. Sebabnya aku kata kat dalam tu bukan kerana aku, tapi sebab tu lah aku kumpul follower tu, sebab aku nak tolong orang-orang macam ni lah. Betul tak? Jadi habis melantun. Balik kepada Talha tu tadi. Lepas tu Talha tu dia message, bukan aku, dia message Faizul. Dia kata, boleh tak kami nak bubuh muka Datuk dekat kami punya tu. Faizul kata tak boleh lah. Kalau bubuh muka Datuk tu dah jadi duta. Kalau dah jadi duta kena bayar kurang-kurang 100-200 ribu. Itu rate Datuk. Oh, macam tu kau. Okey, tak apa, kami tak guna. Macam tu lah maksudnya di sini. Hampa jangan sewenang-wenangnya. Okey, nak bubuh muka aku ke dekat mana-mana. Tak boleh sebab benda tu berdosa. Dan aku tak mau follower aku berdosa. Faham tak? Yang aku duk ungkit, duk bising, duk apa. Jangan hantar tu sebab benda ni nanti aku takut jadi rasuah, takut jadi tanda terima kasih hampa tu. Bagi hampa tanda terima kasih, tapi di bawah tanda terima kasih tu rasuah lah. Kita bagi lagi. Mungkin esok-esok Datuk tak perasan lah kita kata dia duta. Dia bubuh ni, dia jadi malu Allah lah sebab kita dah bagi dia banyak stok. Kita dah bagi dia yang tu, yang ni. Jadi Datuk nanti rasa macam tak mau. Kita pi bersih. Faham tak? Jangan buat macam tu. Nanti hampa berdosa. Bila hampa berdosa, hampa tak masuk syurga. Aku mahu siapa yang ada dalam follower dalam ni. Semua kita nak masuk syurga. Semua aku akan nampak. Aku akan jumpa hampa insya-Allah kalau aku pun Allah bagi pahala yang banyak, dosa yang diluruhkan. Aku pun nak main bersama-sama hampa di taman pinggir-pinggir syurga di dalam alam barzah. Lepas tu aku nak lambai juga dekat hampa dekat padang mahsyar. Aku nak tengok kaki hampa pakai slipper ke tak di padang mahsyar, kerana orang-orang yang pakai slipper diberikan Allah memakai slipper di padang mahsyar itu adalah orang-orang yang mulia tingkatan dia. Orang-orang yang menunggang binatang-binatang korban, orang-orang yang berada mengelilingi telaga Kausar bersama Nabi Muhammad SAW. Cawannya ada di situ, minum sama-sama, berjumpa di bawah naungan tersebut. Lepas tu kita masuk syurga sama-sama. Kita duduk jadi jiran sama-sama. Itu yang aku mau. Masa aku kata tadi, siapa mangkit pagi-pagi? Ada ustaz mangkit pagi-pagi kah? Buat live ni dalam sangat gaya likat ni, nak telan ni. Bukan aku nak kata baik pada orang, tak. Tapi minta tolong, cik. Aku buat ni seikhlas-ikhlas tidak. Sebab apabila aku nampak satu ilmu, aku rasa benda ni kena share. Dan aku tak buat YouTube tu, tak mau lah nak tengok berapa orang, berapa view, tak mau. Nak kumpul-kumpul hampa duk kata, Datuk kenapa tak buat YouTube lah, kenapa tak buat IGTV lah. Aku ada cara aku sendiri. Okey, aku ada cara aku sendiri. Kalau orang lain duk buat dalam YouTube apa, itu ilmu dunia tak apa aku bubuh. Ilmu akhirat hampa kena kejar ilmu dunia. Bila hampa nampak saja benda. Sebab apa modul aku buat macam ni? Kalau hampa nampak saja benda tu dalam YouTube, hampa yang dikata dalam hati apa tak? Tak apalah, nanti kita tengok lah. Sebab benda tu dalam YouTube, bila-bila masa nanti ada. Okey? Tapi kalau aku buat benda ni eksklusif, satu hari ni saja ada, esok tak ada, hampa akan berkejaran mendatangi live ke, story ke, sebab hampa tahu benda ni nanti tak ada dah. Jadi dia eksklusif. Segala benda yang aku buat, daripada beg ke, tudung ke, baju ke, apa ke, minyak wangi ke, apa ke, tinik ke, apa ke, semuanya adalah eksklusif. Termasuklah ceramah aku ni juga. Faham? Jadi macam tu. Kita kena kejar akhirat sebaik mungkin. Kalau hampa nak tengok cara aku lipat baju, pilih tengok kat YouTube tu, ada aku bubuh lipat baju. Boleh, tak apa, ilmu dunia yang membawa kepada akhirat. Okey? Tapi kalau ilmu akhirat sungguh-sungguh, hampa kena kejap mai. Kalau macam tu, habis tu baiklah Tuhan kata subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu buatlah bila-bila masa time yang hampa ada time, hampa buatlah sembahyang. Tak boleh.
Subuh waktu dia sampai mana? Pukul berapa sampai pukul berapa? Lohok sampai mana? Asar kita kena kejar lah. Kalau kita tak kejar, tak dapatlah pahala benda tu. Kalau setakat masa-masa bila pun boleh buat, itu bukan namanya perintah. Itu namanya hampa ikut suka. Sebab tu aku kata, ada benda yang aku buat tu hampa kena tahu, kena baca dalam hati punya bahasa dan pemahaman, bukan mata, bukan telinga. Tu jadinya buta po. Oh Datuk, awak tak buat tu. Saja aku buat. Aku memang saja sengaja buat supaya hampa berlari-lari mendapatkan ilmu. Macam kata ni live pagi ni. Kenalah satu hari hampa kena at least live, recorded live ni satu hari dan lagi tengok. Kan? Faham tak? Sebab tu aku tak suka rekod-rekod tu semua. Baik, pilah ustaz-ustaz nak rekod. Itu bahagian mereka. Mereka nak buat, mencari orang kata tu sedikit rezeki daripada viewers dan sebagainya. YouTube bayar. Itu tak apalah sebab mereka ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, ya, mereka tak ada yang berbisnes. Sebab tu hampa nampak ustaz-ustaz tu kaya sebab mereka ada bisnes. Macam aku ni lah, orang tak bagi nama ustaz je pun lagi sebab aku pun tak berkelayakan nak jadi penceramah dan ustaz. Tapi aku ada bisnes. Tapi Allah Ta'ala dah bagi aku satu hari ni boleh bercakap tentang ilmu-ilmu agama ni. Alhamdulillah. Jadi aku kaya. Awak hampa tak mengata kat aku. Hampa tahu aku ada bisnes kan? Jadi macam itulah cerita dia. Faham tak? Jadi di sebalik terima kasih, tanda sayang itu jangan ada apa-apa bentuk rasuah. Aku tak suka, aku buat kerana lillahi ta'ala. Okey, jangan nak zalim aku, nak saman aku, kata aku ini begitu, beginilah apa semua lah. Aku juga boleh saman orang-orang yang meletakkan sewenang-wenangnya nama aku di post-post social media. Aku ni menjadikan mereka anak emas ke, aku ni ambassador yang tidak diletakkan di dalam kurungan. Aku tak kata pun, tapi hampa sewenang-wenang meletakkannya. Aku boleh saman benda tu, cek. Benda tu sebab melibatkan nama dan kredibiliti aku sebagai seorang influencer, sebagai seorang, orang kata tu, yang ada kedudukan lah juga kita kata. Betul tak? Kedudukan yang dirasmikan ataupun kedudukan yang tidak rasmi. Faham? Okey? Jangan nak sonok-sonok sangat. Sebab tu, jadi kita akan masuk kepada konsep budi. Cek. Allah. Bila kita masuk kepada konsep budi, itulah orang kata tu, ya, pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Itu pun kalau hampa nak bayar. Kalau tak bayar, berdosa. Hutang budi di bawah mati. Hutang budi di bawah mati inilah yang aku tak suka. Bila hampa bagi aku barang-barang macam ni, sebab tu aku kata aku tak mau. Okey, aku nak beli. Bila hampa bagi, di saat itu berlakulah proses kebudian. Bila berlaku proses kebudian, makna kata bila dia sudah dan menaburkan budinya ke atas kita, maka budi itu harus dibalas dengan apa? Budi harus dibalas dengan apa? Itulah pagi-pagi pukul 6.59 pun duk ada dekat 1,800 duk tengok. 1,700. Bayangkan ustaz-ustaz lain pun, mereka berdua ustaz pun duk ada dekat bawah berapa ratus saja. Ni semua Alhamdulillah Tuhan nak buka hati apa. Jadi budi harus dibalas dengan budi kan? Jadi sampai bila benda tu tak akan putih? Bila pula budi harus dibalas dengan budi? Dah budi bagi dekat orang ni. Budi. Kemudian kita pun dah dapat terima budi tu. Kita balas dengan budi. Bila dah balas, dia takkan habis itu saja nak. Macam kita duk bagi juadah masa buka puasa tu lah. Hang ni hang bagi aku gulai, aku bagi hang samai tomi, besok hang bagi aku cok kodok, aku bagi hang cok pisang. Sampai bila lah. Okey? Tapi bila satu hari, bila kita bagi cok pisang ke, budi kita bagi dia satu pinggan sampai asam pedas lah kata. Aku bagi ke Oya asam pedas sepinggan. Tiba-tiba satu hari Oya tak bagi dekat aku, balah balik pinggan aku. Oya bagi balah pinggan saja. Kosong pinggan tu.
Allah bagi, Oya bagi pinggan kosong kat aku. Ataupun bila aku dah bagi hari tu, sagi petang sampai orang buka puasa, tak main apa-apa dekat aku balas balik. Oya tak balas. Apa kita rasa? Apa kita rasa? Manusia ni sebagai manusia biasa. Apa kita akan rasa? Kita akan rasa, Oya ni, awak dia tak bagi apa-apa kat aku. Yang tu satu pun dah jatuh satu perasaan kat kita yang budi itu harus dibalas dengan budi. Kita rasa harus dibalas dengan budi. Walaupun dalam rumah aku berlambak lagi, penuh lagi kuih-kuih muih-muih yang orang duk bagi, tapi aku tetap juga akan hadap kepada pinggan yang aku bagi dekat Oya tu. Itu manusia. Budi harus dibalas dengan budi. Betul tak? Sebab itulah kita kena kontrol. Tak bagi tak apa. Sebab tu aku duk kata kadang-kadang, tapi akulah ni tak mau Oya. Tapi sedikit pun kita nak juga agak ambil tahu apa Oya masak hari ni, apa dia nak balas kat aku. Itu perangai manusia. Itu dalam benda konteks yang kecil. Benda konteks yang besar yang hampa duk bagi aku berlambak-lambak tu semua, itu budi. Jadi satu hari bila aku terlampau sibuk nak membuat benda-benda lain, dan dikala aku sibuk tiba-tiba sampai berkotak-kotak dan juga berpaket-paket benda ni sini. Jadi dalam hati aku kata, ya Allah, aku nak kena buat ni sebab apa dia dah bagi kat aku. Ini budi aku kena balas balik. Budi aku balas balik ialah dengan meletakkannya di dalam di dalam IG sebagai contoh untuk orang tahu kata dia ni baik. Jadi itu berlakunya aku punya budi harus dibalas budi yang aku resah macam mana nak balas benda itu. Jadi bila berlaku begitu dengan secara berturut-turut, maka pihak tersebut mengatakan bahawa aku sayang mereka lah. Sebab duk bagi bubuh. Padahal aku rasa serba salah. Faham? Budi pun buat baik. Okay? Kita buat baik tu budi itu. Kerana buat baik akan dianggap sebagai budi. Bila budi, orang kena balas balik. Macam tu, itu yang buat susah. Itu yang kadang-kadang daripada budi, kebudian itu akan menjadi pergaduhan dan pertelingkahan. Sebab tu kalau boleh, jangan sangat memberi budi kepada orang. Faham? Kalau nak beri budi pun, kena berpada-pada. Berpada-pada. Kerana susah. Kerana budi harus dibalas dengan budi. Kadang-kadang orang yang memberi itu dan orang yang menerima itu, mereka tak sama. Bila orang menerima budi, dia tidak boleh membalas budi itu pada rate, tahap, tarif yang sama seperti orang yang memberi. Sebab tu kita kena sedekah amalan kita ke orang. Jangan harap orang balas balik kat kita. Faham nak? Betul? Faham? Baik, pukul apa titik kita live? Okey, faham? Oya ni wujud kalau dalam Datuk punya real life. Wujudlah dia ni. Aku punya jiran. Mestilah wujud. Baik. Sebenarnya banyaklah aku nak habakkan apa. Pasal anak-anak angkat tadi pun seronok juga aku nak habak. Pasal aku tazkirah dekat mereka dan sebagainya. Ya.